Okey ya, selamat pagi ya. Hari ni saya nak, saya harap kamu dah selesai lah latihan ni. Saya akan bincang jawapan soalan 1. Kamil telah membuat potongan cukai bulanan PCB sebanyak 280 daripada gaji bulanannya. Selepas mengira cukai yang perlu dibayar, terdapat bayaran cukai yang tidak mencukupi. Maksud dia, cukai pendapatan melebihi PCB. So, antara berikut yang manakah cukai pendapatan Kamil? Yang mungkin lah. So, kita tengok PCB dia dah bayar berapa dalam 1 tahun. Setiap bulan dia 280 kali dengan 12 bulan. So, jumlah yang bayar ialah 3,360. So, PCB, maksud dia sini 3,360. So, cukai pendapatan lebih. So, lebih hanya satu jawapan yang boleh pilih lah. Kamu pilih ialah soalan jawapan D. So jawapan dia ialah jawapan donkey. Sekarang kita tengok praktis berorientasi SPM. Antara berikut yang manakah tujuan pelepasan cukai bagi yuran pengajian tinggi? Apakah tujuan kerajaan bagi pelepasan cukai bagi yuran pengajian sendiri? Kita tengok A. Adakah munasabah jawapan tu? Mengurangkan yuran pengajian tak mungkin lah. Itu bukan tujuan dia. Membuat pelajar menguruskan kewangan, ini pun tak mungkin. Menggalak layak melanjutkan pendidikan ke peringkat yang lebih tinggi, inilah jawapan dia. Meningkatkan kadar keboleh pasaran, ini pun tak mungkin. So, kita pilih jawapan yang paling tepat. Soalan 2. Antara berikut badan kerajaan manakah yang bertanggungjawab mengutip cukai jalan? Tak mungkin syarikat insurans lah. Puspakom adalah pusat pemeriksa kenderaan berkomputer. Yang ni adalah pusat pemeriksa kenderaan berkomputer. Ini Puspakom. So, tak mungkin dia mengutip cukai jalan. Lembaga hasil dalam negeri dia kutip semua cukai lah, cukai pendapatan semua tu. Ni pun bukan. Ni pun bukan. So, hanya satu saja yang tepat. Jambatan Pengangkutan Jalan. Ini soalan 2, jawapan dia donkey. Soalan 3. Berikut merupakan maklumat cukai Faris Firdaus. Pendapatan bercukai dia 33,600, zakat dia 120. Ini adalah rebate cukai ya. Ini adalah rebate cukai. Kita tahu rebate cukai ada 2 jenis. Berdasarkan maklumat di atas, berapa jumlah rebate cukai yang layak dituntut oleh Encik Firdaus semasa membuat taksiran cukai pendapatan tahun 2019? So, rebate cukai, kita tahu jika pendapatan cukai dia kurang daripada 35,000, dia dapat rebate cukai sebanyak 400. Tambah lagi zakat dia. So, jumlah adalah rebate cukai dia ialah RM520. So, jawapan D. Soalan 4. Pendapatan bercukai Encik Isa ialah 32,450. Berapakah jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar berdasarkan taksiran 2019? Awak pergilah tengok banjaran pendapatan. So, antara 2,001 hingga berapa? Hingga 35,000. Cek banjaran ni. Lepas tu, bagi cukai 2,000 pertama, dia perlu bayar berapa? Dia perlu bayar 150. Baki tinggal berapa? Tinggal baki ya, cukai atas baki. Ada lagi 12,450 kali dengan berapa peratus? Kali dengan 3%. So, kali dengan 3% ya 37350 sen. So, cukai pendapatan, ambil 150 tambah 373.50 sen, dan dia punya pendapatan bercukai kurang daripada RM35. So, tolak rebate cukai. Rebate cukai dia 400. So, so tinggal berapa dia perlu bayar? Ambil kalkulator, tekan RM123.50. So, jawapan dia A. Ni soalan. Sekarang awak tengok soalan 5. Soalan 5. Puan Purin bekerja di sebuah agensi kerajaan. Pendapatan tahunan Puan Purin ialah 61,800. Puan Purin mempunyai 2 orang anak. Ada 2 orang anak. Anak pertama
Puan Purin berusia 19 tahun sedang menuntut di pengajian tinggi. So, kita tahulah menuntut di pengajian tinggi ada pelepasan cukai sebanyak 8,000. Di sini kamu ada pelepasan sebanyak 8,000. Anak kedua Puan Purin masih belajar di sekolah menengah. So, sini pelepasan cukai 2,000. Pendapatan tahunan suaminya ialah 81,000. Berikut merupakan maklumat percukaian dituntut oleh Puan Purin untuk taksiran cukai bersama suaminya bagi tahun 2019. Okey, kita tengok. Okey, KWSP 6798. Gaya hidup 3,800. Premium insurans ni. Okey, hitung jumlah cukai yang perlu dibayar oleh Puan Purin dan suaminya. Okey, sekarang kita nak kira jumlah cukai. Maksud dia kita taksiran bersama lah. Okey, kita buat taksiran bersama. Okey, mula-mula kita tengok pendapatan tahunan dia. Pendapatan tahunan. Ambil pendapatan Puan Purin dengan suami dia. Suami dia ialah 81,000. So, pendapatan dia ialah 142,800. Okey, lepas tu ambil 142, tolak apa? 142,800. Tolak derma. Pengecualian cukai derma 3,000. Okey ya. Lepas tu tolak pelepasan cukai. Pelepasan cukai ada apa? Ada individu 9,000. Okey, individu 9,000. Okey, lepas tu tolak anak yang pengajian tinggi dekat universiti, yang seorang sekolah rendah. Lagi tolak apa lagi? Tolak KWSP, tak boleh tolak ni ya, jumlah ni tolak 4,000. Tolak 4,000. Tolak lagi apa? Tolak gaya hidup 2,500. Tolak insurans. Insurans ada berapa? 2,880. Okey. So, dapatlah jawapan kamu. Okey ya. So, berapa semua? Pendapatan bercukai dia ialah sebanyak 111,420. Lepas tu cukai atas cukai bagi berapa yang pertama. Okey, tengoklah dia punya banjaran dia. 114 tu antara 100,000 1 hingga 250,000. So, bagi 100,000 yang pertama. 100,000 yang pertama. So, dia perlu bayar berapa? Dia perlu bayar 100,000 yang pertama. Dia perlu bayar 10900. Okey. Lepas tu yang baki. Yang baki cukai atas baki. So, ambil 111,420 tolak 100,000. Darab dengan berapa peratus? Darab dengan 24%. Okey, berapa? 24%. Okey, awak tekan kalkulator tengok. 274,080. So, cukai pendapatan dia. Cukai pendapatan. Ambil 10900 tambah 274,080. Okey, so berapa cukai pendapatan dia? Semua ialah 13,640.80 sen. Inilah cukai pendapatan dia. Dia perlu bayar. Okey. Lepas tu dia kata, cadangkan satu cara penjimatan cukai pendapatan yang boleh Puan Purin lakukan. So, satu cadangan pentaksiran cukai pendapatan secara berasingan. Okey, so jawapan kamu ialah melakukan pentaksiran cukai pendapatan secara berasingan akan lebih menjimatkan. Okey ya, so awak bagilah ayat dia. Melakukan pentaksiran cukai pendapatan secara berasingan adalah lebih menjimatkan. Okey, so saya harap kamu faham.